Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersamaan dengan lepas yang pada pagi ini. Kita masih berjuang untuk meneruskan program Jumlah Nekait. Hari ini pasti InsyaAllah akan disempurnakan oleh Ustaz Mak. Ini kita melaksanakan Ustaz Mak berkata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jadi seterusnya hari ini kita sambung lagi pelajaran kita pada hari yang berbahagia ini. Jadi sebelum ni rasanya kita sudah panjang lebar lah sebut berkaitan dengan surah Al-Fatihah itu sendiri dan juga Bismillah. Hari ini rasanya pada banyak ni ada. Alhamdulillahirabbil alamin dan juga Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi saya nak buatnya kalau kira-kiranya lebih kurang ni lah. Saya nak buat lebih kurang. Tapi sebenarnya banyak lagi kena baki. Kau ni pun dari segi bahasa ke apa sebenarnya kocak-kocak dari segi bahasa. InsyaAllah saya akan baki semula lah. Hari ni tengok dulu lah. Kita kata ada dia ada nota dulu. Dan pertama sekali sebelum ni lah saya minta maaf dulu aja sebab sebenarnya nulis ni saya tak mana-mana. Saya sendiri memang tak mana-mana nulis. Okay. Kalau nak mengajar tu boleh sikit daripada nulis. Kalau nulis tu memang kurang sih. Jadi siapa-siapa maksud gitu je. Boleh lah. Jadi minta maaf dulu lagi. Jadi yang pertama kalau tengok tu yang pertama saya susun. Yang pertama mengikut pandangnya bahasa lah dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa ni pun saya tak ambil payah-payah. Bahasa pelik-pelik ke apa tu ni pecahan daripada perkataan gapo-gapo tu saya tak ambil. Ada. Dan banyak lagi sebenarnya kalau kita perhati dalam kitab-kitab tafsir terutamanya kitab tafsir Arab. Dia banyak boleh kata separuh lah. Separuh daripada perbincangan dia tu dia bincang berkaitan dengan nahwu. Tu kebanyakan tafsir kitab tafsir Arab lah. Kitab tafsir Arab ni kebanyakannya boleh kata separuh. Kalau 10 jilid tu 5 jilid tu duk bincang pasal nahwu, pasal balaghah. Tu duk bincang pasal benda-benda tu. Jadi waktu tu rasanya kalau dari segi nahwu tu saya pakai tak ambil tu. Tu. Cumanya dari segi bahasa ni sebab perlu. Rasanya sebab perlu juga dan kita boleh faham. Kalau dari segi bahasa ni kalau saya tulis pun rasanya boleh faham lah. Kalau ada dari segi bahasa. Tapi kalau dari segi nahwu tu tak boleh. Memang tak faham kecuali kita kena belajar. Kena belajar ilmu dia suku. Dari segi nahwu, dari segi balaghah ke apa tidak. Dari segi falsafah. Itu semua benda kita kena belajar dulu. Baru kita boleh mudah nak faham. Tapi dari sudut bahasa ni saya rasa tak apa. Boleh tak. Itu yang pertama. Lepas tu yang kedua saya akan bawa menurut pandangan Al-Quran lah. Tafsir Al-Quran tu contohnya ayat ni apa maksud dia. Jadi dijelaskan oleh ayat Quran yang lain. Tapi ayat Quran juga. Itu yang kedua saya mari menurut pandangan Al-Quran. Atau menurut Al-Quran kau. Jadi sesuatu ayat itu ditafsirkan oleh ayat Quran itu juga. Itu yang kedua. Yang ketiga menurut hadis
Yang ketiga ni menurut hadis, pandangan para sahabat dan juga ulama. Maknanya ayat Quran ni dijelaskan oleh Nabi sendiri. Nabi kata ayat ni maksud dia gapo. Ataupun selepas daripada Nabi tu kita kata para sahabat dan tabi'in kepada ayat ni para sahabat kata gapo tentang ayat ni dah. Apa maksud ayat ni? Sahabat-sahabat dan juga tabi'in kata gapo. Lepas tu ulama pula kata geria. Ulama tafsirkan ke mana pula ayat tu. Seterusnya hak bawah sekali dia baru tafsir. Dan kalau ada hak masalah gapo tu, insya-Allah saya akan bubuh contohnya supaya mengelah kali tu penjelasan bagi persoalan yang mungkin timbul dah. Ada penjelasan sedikit sebanyak mungkin ada persoalan hak timbul. Ada. Jadi cuba kita tengok semula. Alhamdulillahirabbil alamin. Terjemuh dia waktu tu, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Dari sudut bahasa, alhamdu, pujian atau sanjungan kerana sifat-sifatnya yang sempurna ataupun kerana kebaikan yang telah diberikannya kepada kita. Alhamdu ni makna dia hanya puji. Tapi puji hak molek. Puji sifat-sifat yang molek. Tu contohnya kita kata bagusnya dia. Itu orang panggil hamd. Orang panggil hamd dah tu. Hamd dari segi bahasa. Tak kira puji gapo-gapo pun tak kita kata. Comelnya bangunan ni. Tidak. Comelnya dia. Itu puji benda-benda sifat-sifat yang molek. Comelnya gapo lagi. Comelnya patah. Comelnya patah ni. Comelnya hotel ni. Indahnya hotel ni. Comelnya air terjun ni. Itu puji dari segi bahasa. Puji gapo-gapo lah. Puji benda-benda hak molek. Ataupun kita puji kerana kebaikan hak orang buat kita. Itu puji juga. Tak mesti Allah buat, ada kita kata orang buat. Jadi kita puji dia. Contohnya kita kata baguslah dia tu. Mujar dia tu. Tak tolong tukar tayar. Baguslah dia berhenti. Orang lain tak berhenti belakang, dia berhenti. Bagusnya dia. Kerana kebaikan hak dia buat kita. Itu orang panggil puji dia tu. Hamd. Hamd ni maknanya puji dia kerana kebaikan hak dia buat kita. Bagusnya kubah ni. Kubah ni lepas apa bagusnya kubah ni? Kerana dia lah kita kata tak siap sawah kita. Dia buat kebaikan tu kita kata. Kerana dia buat kebaikan tu kita. Kalau tidak kerana dia, kalau tak siap sawah ni. Kerana dia dah. Baguslah. Kata gala ni dah. Jenama gapo? Jenama Tata. Baguslah. Dah. Jadi kita puji buat apa? Sebab dia sudah rasa kepada kita selama 20 tahun dah. Tu kata gala dah. Jadi kita puji kerana jasa dia. Itu orang panggil hamd juga. Berbeza dengan syukur kerana ia digunakan untuk memuji orang yang berbuat baik pada kita saja. Tapi kalau syukur ini puji juga, tapi puji kerana dia buat baik kita. Tu. Kalau hamd ni puji kerana dia buat baik kita dan juga kerana sifat-sifat dia hak molek-molek. Itu hamd. Kalau syukur puji kerana dia buat baik je. Itu baru syukur. Nampak tak? Jadi syukur ni dia lebih khusus sikit. Puji ataupun hamd ni dia umum. Termasuk kerana dia buat baik kita ataupun kerana dia ni memang molek. Sebab tu kita puji. Yang kedua, kerana apa ni? Yang kedua tu syukur dah, syukur. Syukur ni kerana dia buat baik kita je. Itu syukur. Okey, itu dari segi bahasa. Alhamdulillah. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Rabb, Tuhan. Tuhan ni gapo dia pula dari segi bahasa Tuhan. Yang pertama yang disembah. So, maksud Rabb dari segi bahasa hak disembah. Yang kedua Tuan. Rabb ni makna dia hanya tuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, amma ahadukuma fayasqi rabbahu qamra. Dia guna Rabb kalau dalam ayat Quran ni dah. Ni cerita Nabi Yusuf lah ni. Nabi Yusuf dia mimpi dah. Bermaksud salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya.
Yang mimpi kan Nabi Yusuf ni Nabi hok pandai tak bermimpi lah. Dia pandai kita kata dia tahu tentang tafsir mimpi. Jadi orang ni mimpi god ni apa maksud dia tak? Ni mimpi lagu ni lagu mana maksud dia? Jadi ni Nabi Yusuf pun royak kepada dua orang mimpi. Seorang tu dia mimpi ketika masuk dalam jil sekali. Jadi masuk dalam jil, jadi adalah dua orang tu mimpi. Seorang tu raja tu. Raja dia mimpi lembu hok kuru tu. Makan tumbuh-tumbuhan apa tu. Itu tanda nak kemarau, dia kata nak kemarau lama. Lepas tu seorang lagi ni dia mimpi dia bawa bawa kita kata benda lah tapan makanan lah tu. Lalu disambar oleh burung lebih gitulah mimpi dia tu tu. Jadi dua orang dah. Tapi kan itu tu. Jadi tak apalah dua orang tu tu. Tapi maksud dia nya Nabi Yusuf kata salah seorang di antara kamu bertugas menyediakan minuman bagi tuannya. Bagi raja, kita kata tuan dia tu. Situ maksud dia tuan. Dia kata dia tafsir mimpi tu, mimpi orang tu. Dia berkata mu ni akan kerja wiai ke tuanmu. Nabi Yusuf kata tuan. Dekat situ. Yasqi rabbahu kum. Rabb situ makna dia tuan. Bukan wi minum pada Tuhan dia dak. Ni. Nabi Yusuf tak wi mimpi tu dia kata mu ni akan kerja wiai ke tuan dia. Tuanmu. Nampak tuan situ. Itu yang kedua, maksud dia tuan. Lagi ada lagi dan firman-Nya irji' ila rabbik. Irji' ila rabbik. Ini kisah Nabi Yusuf juga. Tu dah. Irji' ila rabbik. Bermaksud kembalilah kepada tuanmu. Ini cerita pasal dari Zulaikha tu dah. Hak wihepa gapo tu wihepa kepada apa ni? Orang-orang tin orang apa dia panggil masuk. Sebab sebenarnya Zulaikha tu dia tergoda dengan Nabi Yusuf. Ada. Jadi dia pun kata kau tu sebab apanya ada orang pakat marah lah dia nya. Kiranya dak muka dia ni kira macam orang kena lah Zulaikha ni. Dan dia tergoda dengan panduan kita kata Nabi Yusuf tu dak. Nabi Yusuf ni panduan. Jadi orang pakat kira tutuplah dia nya dah. Bagaimana tergoda dengan panduan ni dak. Dia pun sedak kutuk kita dah. Dia pun panggil. Orang-orang perempuan tu panggil masuk di satu tempat. Wi lah buat puasa dengan pisah seseorang dah. Dia pun panggil Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tu jalan dah. Jalan depan pokok tu tak khabar. Dia suruh gigi. Apa ni kulit dia dah. Buat kulit. Jadi Nabi Yusuf pun ketika duk pokok tu duk tengok galik. Buat kulit Nabi Yusuf tobik dah. Jadi bila tobik juga tak khabar belakang dah. Tu. Terus habis tangan. Jadi bila terus habis tu dah. Lepas tu sudah cerita gapo tu dah. Zulaikha tu buat. Itulah goyak sangat kita tu dah. Goyak sangat kita. Lepas ni gilah irji ila rabbik. Fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydian. Nak tahu apa aku tergoda tu, mugi klik pada tuanmu. Mu tanya. Tuanmu jadi tanya, apa orang tino ni habis? Nak kerak habis. Kerak habis jari-jari dia nak kerak habis. Gi tanya tuanmu, irji ila rabbik. Tu dak. Tuan dia sedak dia royak dia tergoda dah. Gi mula royak tuan. Royak tuanmu apa? Bapa putus habis tangan ni dak. Luka habis jari ni bapa. Pergi jumpa tuan. Dia kata tuan situ tu dak. Irji ila rabbik. Rabb juga tapi bukan Tuhan situ tuan. Tu dak. Tuan. Yang tiga Rabb ni makna dia nya pemilik. Seperti contoh Rabbuddah. Pemilik rumah ataupun kita kata tuan rumah, pemilik lah. Ada. Rabbu dia, Rabbus sayyarah, pemilik kereta tu.
Kita tidak kata Tuhan kepada kereta. Bukan Tuhan kereta. Bukan Tuhan kepada rumah dia. Pemilik kereta. Pemilik rumah. Rabbud-dar. Tu makna dia. Apa ni yang ketiga dah. Yang keempat makna dia yang menjaga dan menguruskan sesuatu. Kita jaga dan kita uruskan sesuatu. Tu orang panggil Rabb juga. Nak mana? Rabb. Contohnya kita ada syarikat. Okey, kita ni pengurus. Kita juga boleh dipanggil Rabb. Tapi Rabb situ bukan makna Tuhan. Makna dia pengurus. Dari segi bahasa boleh juga kita guna Rabb. Sebab apa? Sebab dia pengurus. Dia ada ke dia? Kilat. Supaya kau tak? Dia pengurus kilat. Jadi kita boleh panggil dia ni Rabb. Rabbul Masna'. Kata. Bukan Tuhan kilat. Tak boleh terjemah Tuhan. Kita terjemah pengurus lah. Sebab Rabb ni makna dia pengurus juga. Antara makna dia. Firman Allah Subhanahu wa taala, "War-rabbaniyuna wal-ahbar." War-rabbaniyuna wal-ahbar maksud dia para ulama dan pendeta, para ulama war-rabbaniyun. Rabbani daripada Rabb, kata tidak perkataan Rabb. Rabbani ni makna dia para ulama dan pendeta, kerana mereka menjaga dan menguruskan orang ramai dengan ilmu mereka. Pendeta ni tak mesti orang jahat pendeta ni. Pendeta ni orang yang berilmu lah. Tu orang alim. Jadi kita terjemah situ para ulama, war-rabbaniyun, bukan Tuhan. Tuhan-tuhan dan juga pendeta. Dah. Maknanya ulama, orang yang bijak. Tu orang yang alim situ tu. Sebab apa? Sebab orang alim ni dia mengurus ke orang ramai dengan ilmu dia. Dia boleh mengurus orang ramai dengan ilmu dia. Jadi kita kata situ Rabb juga. Tapi Rabb itu bukan makna Tuhan. Makna dia orang alim. Ataupun kita kata makna dia pengurus lah. Sebab dia mengurus ke orang ramai. Orang alim ni, orang bijak ni biasanya dia urus orang lah. Dia mengurus. Itu yang keempat. Yang ketiga tu. Yang keempat. Yang kelima, yang menjaga sesuatu sedikit demi sedikit sehingga sempurna. Itu orang panggil Rabb juga. Rabb maknanya lagu mana menjaga sesuatu sedikit demi sedikit sehingga sempurna. Kalau kita kata pego lah. Pego. Kalau ayat juga tak daripada kecil lagi, daripada tak ada bulu sehingga sempurna. Sempurna ni maknanya dia boleh boleh jalan, boleh meleh lah. Itu sempurna lah tu. Sesuatu sedikit demi sedikit sehingga sempurna. Tu orang panggil Rabb. Yang kelima. Contohnya kita kata kita ke dia, kita tanam pokok. Kita jaga ke tidak sedikit demi sedikit itu sehingga bunga. Bunga tu sempurna. Tu kita kata daripada kecil lagi, daripada dalam pasu kecil. Kita kata semai tu dah. Start daripada semai tu lagi. Kita pun baca buhari. Nak siapa aku hak tu hak yang tak boleh diri sendiri lagi nanti kita kata tu dah. Kalau kita tinggal pakai mampu gitu je. Pokok apa ni, rupuk tepi-tepi dia apa kita cabut. Tu. Sehingga dia besar, sehingga dia bunga, sehingga dia boleh diri sendiri. Tu ayah jiru dah. Lepas ada tu dah. Pokok dah besar tu ayah jiru dah. Itu orang panggil Rabb juga. Jadi kita berkata Rabb, dia ni Rabb. Sebab apa Rabb? Sebab dia dijaga tumbuh-tumbuhan dia. Dia jaga, bukan dia tu head dah. Dari segi bahasa maknanya dia jaga tumbuh-tumbuhan dia. Dia pegang anak-anak dia. Yalah juga dah. Start daripada tak boleh berdikari dah. Siapa aku boleh sempurna, siapa aku boleh jaga diri sendiri. Kita panggil dia Rabb juga. Jadi banyak benda kalau orang panggil Rabb dah. Tapi Rabb bukan tu head. Rabb makna dia jaga ataupun dia pegang. Pegang ke apa? Pegang anak dia. Nak pegang je. Itu dari segi bahasa boleh. Nak kata dari segi bahasa tu betul lah. Yondo dari segi bahasa. Okey itu. Itu Rabb. Dari segi bahasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Al-Alamin ni apa pula? Tuhan sekalian alam. Alam lah. Dari segi bahasanya makna al-alami maknanya semua makhluk yang wujud yang pertama. Kok ada ni? Orang panggil alami belaka. Kok ada dari segi bahasa. Asal benda ada tu alami tu. Jadi kok ada. Angin tu walaupun tak nampak tapi dia ada. Alami. Tu. Nampak tak? Alam tu orang panggil tu. Sebab apa? Sebab dia ada.
Dosa pahala tu haji nampak kita dosa pahala tak, tapi kat dia ada. Benda tu ada. Itu orang panggil alamin tu. Itu dari segi bahasa. Benda walaupun tak nampak tapi kalau dia ada, selagi dia ada, dipanggil alamin dari segi bahasa. Yang kedua, alamat atau tanda. Makna dia nya alamat ataupun tanda. Alamin. Kerana semua yang wujud ini adalah sebagai tanda dan alamat bagi kewujudan dan kebesaran Allah. Kerana hak ada, benda hak ada semua ni adalah tanda Tuhan tu ada. Ni tanda Tuhan tu ada. Benda hak ada. Dia benda hak ada. Contohnya kita kata matahari je. Matahari ni ada ke? Jadi matahari ni kalau kita perhati, kita tengok ni sebagai tanda adanya orang ni. Lagu mana dia boleh naik, lepas tu turun. Lepas tu esok naik pula, lepas tu turun. Siapa dia sebenarnya mengurus benda ni tu? Kadang-kadang dia panas, terik. Kadang-kadang mendung. Cuaca tu. Kadang-kadang mendung. Kadang-kadang tak ada hujan gitu. Tak ada orang. Siapa dia mengurus semua ni? Mesti ada orang mengurus. Ni tanda Tuhan tu ada. Tanda Tuhan ada. Jadi alam itu makna dia nya tanda. Itu. Apa? Sebab semua benda ni tanda. Tanda Tuhan ada. Tu. Semua benda. Okey, itu habis. Itu dari segi bahasa. Seterusnya menurut pandangan Al-Quran. Quran nak kata gapo tentang alhamdulillah rabbil alamin ni dak. Quran nak kata gapo. Jadi tentang alhamdulillah ni. Segala puji bagi Allah. Puji ni dalam Quran kata lagu mana? Ada puji. Di dalam ayat ini tidak disebutkan tempat dan masa pujian itu berlaku, tetapi di dalam surah Ar-Rum ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun." Kalau dalam ni segala puji bagi Allah lah. Puji tu mana? Puji tu tak? Kita puji bila? Mana puji tu? Tidak. Tapi dalam ayat lain ada terang. Dalam ayat lain puji itu puji mana? Iaitu dan segala puji baginya baik di langit, di bumi, pada malam hari, pada waktu zuhur ataupun tengah hari, siang hari, malam dah siang. Puji itu bila? Di bumi dan di langit. Puji tidak kalau dalam alhamdulillah rabbil alamin segala puji bagi Allah gitu ya lah. Siapa dia hanya puji di bumi dan di langit. Tu. Di bumi dan di bumi ni maknanya semua benda lah. Semua benda puji Allah. Benda ada atas bumi. Tidak. Benda ada atas muka bumi ni puji Allah belaka. Tu. Lepas tu mana lagi? Di langit. Di langit. Bukti dia nya fis samawati wal ard dalam ayat lain tu dah. Baik di langit dan juga di bumi. Lepas tu bila puji ni? Puji macam mana? Siang malam dah. Sebab dalam ayat Quran lain kata wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun. Siang malam ada semua ada puji Allah. Ada semua. Tidak tak kira masa lah kita kata puji macam. Adalah benda puji dia tidak. Ada benda puji Allah. Bila? Siang malam. Wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun. Siang dan juga malam. Tu maksud dia. Ini dari segi Al-Quran lah ni. Juga di dalam surah Al-Qasas ayat 70 Allah berfirman, "Wa huwallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah." Di dalam surah Al-Qasas tu Allah berfirman, maksud dianya dan dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala puji baginya di dunia dan di akhirat. Maksud dia di dunia dan di akhirat pula. Tu. Quran kata pujian kepada Allah ni bila? Mana? Di dunia dan di akhirat. Terpuji semacam. Tu. Allah ni maknanya terpuji semacam. Macam mana? Di dunia pun dia terpuji, di akhirat pun terpuji juga. Tu Quran kata. Jadi ditafsirkan oleh ayat Quran, puji, terpuji ni macam mana? Dunia dan akhirat. Tu. Dan di awal surah Sabah. Surah Sabah. Allah berfirman, "Walahul hamdu fil akhirah. Wa huwal hakimul khabir." Bermaksud dan segala puji di akhirat. So lagi maksud dia puji ni mana? Di akhirat. Kalau tadi di dunia dan di akhirat, lahul hamdu fil ula wal akhirah. Ayat ni pula kata puji sebenarnya di akhirat.
Allah terpuji mana di akhirat. Tapi ada juga di dunia sebab ayat lain. Tapi hak jelas sininya dalam ayat ni dia kata di akhirat. Itu maksud puji tu. Alhamdulillah. Puji mana, puji masa mana. Ayat Quran menjelaskan. Okey. Di dalam ayat ini juga tidak diterangkan apakah yang dimaksudkan dengan al-alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Dia ayat sekalian alam gitu je. Ada. Tapi Quran kata gapo alam tu. Sekalian alam tu apa maksud dia? Tetapi ia diterangkan oleh ayat 23 dan 24 surah Asy-Syu'ara. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin? Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Fir'aun tanya, siapa Tuhan seluruh alam? Jadi Nabi Musa pun kata, Tuhan seluruh alam ni ialah Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Itu maksud dia seluruh alam. Tuhan sekalian alam tu hok mana? Sekalian alam tu. Jadi dalam ayat lain Fir'aun tanya dok geri Tuhan sekalian alam tu. Nabi Musa pun kata Tuhan sekalian alam ni ialah Tuhan hok buat langit dan bumi. Maknanya langit dan bumi ni itulah maksud sekalian alam tu. Sekalian alam tu maksud dia langit dan bumi. Dan apa yang ada di antara keduanya. Di antara langit dan bumi lah. Kita kata langit tu kalau sini boleh jadi maksudnya langit ni siapa kau siapa kau planet-planet lain lah. Kita tak nak kira siapa kau beta. Siapa kau beta itu langit juga tu. Dan apa yang ada di antara keduanya tengah-tengah tu. Dia buat belaka. Itu maksud dia al-alamin. Maksud al-alamin ialah langit dan bumi. Sebab Nabi Musa ayat ke Fir'aun, dia al-alamin. Nabi Musa berkata yang mencipta langit dan bumi. Okey. Itu yang pertama. Yang menurut pandangan Al-Quran. Seterusnya menurut hadis, pandangan para sahabat dan ulama. Apa maksud alhamdulillahirabbil alamin? Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alhamdu ra'sus syukr, fama syakarallahu 'abdun la yahmadu." Bermaksud memuji Allah adalah cara bersyukur yang paling utama. Seseorang hamba itu tidak bersyukur kalau tidak memujinya. Jadi alhamdulillah tu dia. Alhamdulillah ni sebenarnya dalam hadis kata nak mengucapkan terima kasih hak paling utama lah. Kita kata hak paling berkesan sekali lah. Lagu mana kita nak ucap? Kalau orang boleh lah kita kata terima kasih tu. Kalau Tuhan nak kata lagu mana? Nak ucap lagu mana? Nak berterima kasih dia kepada nikmat dia hak banyak tu dah tu. Nak kata kan. Jadi tak boleh lah kecuali dengan hak dia puji diri sendirilah. Tuhan kata alhamdulillah. Tu. Jadi nak bersyukur kepada dia kena kata alhamdulillah. Tu. Jadi dalam hadis ni dia kata tidak bersyukur kepada Allah lah orang hak tidak memuji dia tu. Hamba hak tidak memuji Allah ni tidak bersyukur kepada Allah. Tu. Jadi puji sini ni maknanya bersyukur. Dalam hadis maknanya berterima kasih. Berterima kasih kepada Allah. Itu maksud puji sini. Alhamdulillah ni maknanya kita nak berterima kasih kepada Allah. Juga diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, alhamdulillah kalimatus syukr. Idza qala al-'abd alhamdulillah, qala Allah syakarani 'abdi. Bermaksud alhamdulillah ialah ucapan syukur. Alhamdulillah tu dia. Alhamdulillah tu nak royak terima kasih. Hadis kata. Nak royak terima kasih. Kalau seorang hamba itu berkata alhamdulillah, Allah akan jawab, hamba-Ku bersyukur kepadaku. Ni makna dia alhamdulillah ni bersyukur. Sebenarnya alhamdulillah ni bersyukur. Bukti dia ke dia. Kalau kita kata alhamdulillah, Allah berkata, hamba aku bersyukur pada aku. Tu. Jadi alhamdulillah tu makna dia berterima kasih ya. Hadis, mengikut hadis. Gitu. Dan pertama tadi alhamdulillah tu makna dia terima kasih. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak kata alhamdulillah maknanya kita tidak berterima kasih. Yang kedua, bila kita kata alhamdulillah, Allah berkata kita berterima kasih kepada dia.
Jadi alhamdulillah tu maksud terima kasih. Terima kasih kepada siapa? Terima kasih kepada Allah lah. Itu maksud alhamdulillah. Sebenarnya para sahabat dan ulama juga berbeza pendapat tentang siapa yang dimaksudkan dengan alamin pula. Alamin kalau tadi dari segi Al-Quran sendiri. Quran ya ada alamin ni maksud dia langit dan bumi. Al-alamin tu maksud dia dunia dan akhirat. Tu. Tapi kalau di sini yang dimaksudkan dengannya ialah satu, semua yang bernyawa dari kalangan manusia, jin, malaikat dan syaitan. Ini ialah pendapat Ibnu Abbas. Al-alamin tu maksud dia hak nyawa. Hak nyawa. Tu. Ini kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni sebagaimana kita tahu, dia ni ialah ahli tafsir hak utama lah. Di zaman para sahabat tu, sahabat yang paling ulama, sahabat yang paling utama kalau bab tafsir ialah Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas kata al-alamin ni makna dia ni hak nyawa. Hak nyawa ni apa? Jin, manusia, malaikat dan juga syaitan. Itu maknanya Tuhan kepada dia. Segala puji bagi Allah. Allah ni siapa? Tuhan, jin, manusia, malaikat, syaitan. Tuhan kepada hak nyawa ni. Gitu. Tuhan kepada hak empat benda ni lah. Bukan al-alamin ni dunia dan akhirat. Kalau sebab-sebab ni. Tak lah. Maknanya empat ni. Manusia, jin, malaikat, syaitan. Hak nyawa tu je. Al-alamin. Tu maksud dia. Itu kata Ibnu Abbas. Yang kedua, manusia. Tuhan manusia. Tu. Kata Al-Bajali. Ulama Al-Bajali. Segala puji bagi Allah, Tuhan manusia. Bukan Tuhan jin, malaikat, Tuhan seluruh alam. Tak, Tuhan manusia. Manusia je. Tuhan kepada manusia. Apa sebab manusia ni lah kalau nak kira hak utama sekali ni. Dia dia cipta langit, bumi, gapo ni dak. Sebenarnya untuk manusia. Jadi paling utama sekali lah kira-kiranya. Al-alamin ni paling utama sekali siapa dia? Manusia. Tidak. Sekalian alam tak kira dak. Ikan kau kita kata jin kau, tidak malaikat kau, syaitan kau, semua kerana manusia. Tu paling utama sekali, paling penting sekali. Manusia. Jadi sebab tu dia kata manusia aja. Kata Al-Bajali, Tuhan manusia. Yang ketiga manusia dan jin. Kata Abu Ubaidah Al-Farrah. Manusia dengan jin. Tuhan manusia dengan jin. Ini waktu ya. Sebab dua ni je kalau nak kira hak ditaklif. Hak ada dosa pahala ni dua ni je. Malaikat tak ada dosa pahala. Setan pun tak ada, yang ada dosa ya dak. Tapi dia ke arah awak jahat semacam. Tapi awak boleh mikir, awak boleh timbang gaponya, gapo dia. Kalau ada dunia ni dak. Iaitu manusia dengan jin. Awak boleh mikir dak, kita kata ada Islam ada kafir. Kalau malaikat tak ada dah. Malaikat juga kita kata hak masuk syurga belaka lah, baik belaka. Kalau syaitan tu masuk neraka belaka. Tapi kalau ada baik ada jahat, ada Islam ada kafir, dua tu je manusia dengan jin. Jadi Tuhan manusia dengan jin. Okay. Segala puji bagi Allah, Tuhan manusia dengan jin. Ya keempat, anak cucu Adam. Kata Ibnu Atiyah, anak cucu Nabi Adam. Juga kita kata manusia lah juga. Anak cucu Adam ni. Maknanya Tuhan manusia. Sebab paling utama sekali manusia lah. Buat langit dan bumi, gapo ni tak semua untuk manusia belaka. Itu yang keempat. Yang kelima, ahli syurga dan ahli neraka. Kata As-Sadiq. As-Sadiq itu jadi Ja'far. As-Sadiq. Ahli syurga dan ahli neraka. Tuhan kepada ahli syurga dan ahli neraka. Itu maksud dia al-alamin. Maknanya al-alamin ni kita kata syurga neraka lah. Tuhan syurga neraka. Tuhan kepada syurga dan juga neraka. Ataupun kita kata yang mentadbir ataupun yang mengurus syurga dan juga neraka. Yang mengurus ahli syurga dan juga neraka. Segala puji bagi Allah yang mengurus syurga dan neraka. Ya kena semua yang diberi rezeki. Kata Abdul Rahman bin Zaid, semua hak diberi rezeki. Itu rezeki dia masing-masing. Maknanya dia manusia.
Jin diberi rezeki. Kita kata tak? Binatang-binatang diberi rezeki belaka. Itulah maksud dia alami. Tuhan binatang, Tuhan kepada binatang-binatang. Asal kau dia ni ada rezeki. Rezeki dia lah kita kata tak. Rezeki kucing. Nampak lagu mana tak? Ikan tu kena ambil dia tak. Apa? Rezeki dia. Jadi benda diberi rezeki. Apa dia? Manusia diberi rezeki. Jin ada rezeki dia. Binatang pun ada rezeki dia. Tidak. Jadi semua hak diberi rezeki. Itu kata Abdul Rahman bin Zaid. Okey. Habis itu. Itu apa ni? Yang hadis dan juga ulama tafsir lah tu. Alam itu maksud dia gini. Alhamdulillah, puji itu maksud dia lagu ni. Sebenarnya tafsir. Tafsir. Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberitahu kita bahawa segala macam pujian bagi sifat yang baik-baik dan segala bentuk kesempurnaan hanya untuknya sahaja. Kerana dialah Tuhan pencipta dan pemilik semua benda. Segala pujian juga untuknya kerana nikmatnya yang tidak terhitung kepada hamba-hambanya berupa menyediakan alat untuk mereka melakukan kepatuhan kepadanya. Kita juga mesti memujinya kerana sifat-sifatnya tadi dan kerana semua kebaikan itu mesti berpunca daripadanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Kita juga mesti memujinya kerana dialah yang mengadakan makhluk yang menjaga dan memeliharanya dengan memberi nikmat kepada semuanya. Jadi lagu mana tafsir itu? Jadi alhamdulillah, tidak segala puji bagi Allah. Puji lagu mana? Puji kecil kau kita kata tak, puji besar, puji banyak, puji sikit, semuanya untuk Allah belaka. Apa gitu tu? Apa lagu tu sebabnya? Contohnya kita kata kita puji orang. Kita puji orang kerana gapo? Kita puji orang kerana dia ni kata dah. Kerana dia ni comel. Kita puji dia. Jadi dia kata semua puji itu untuk Allah, hakikatnya untuk Allah. Kerana dia comel, jadi kita puji comelnya dia. Kata dah. Comelnya dia, kita puji dia. Sebenarnya Allah buat dia comel. Itu dia tak tahu-tahu kita kata dah. Sejak daripada lahir lagi. Dia mitok, tak ada mitok-mitok. Kabar-kabar besar-besar tengok comel. Dah. Jadi dia mitok, tak ada. Dia tak mitok. Jadi kita kata comelnya dia. Sebenarnya Allah buat dia comel. Sebenarnya puji itu kepada Allah. Tu. Nampak hakikatnya. Hak sebenar lah kita kata hak sebenar. Puji Allah. Tidak. Contohnya kita kata kita puji orang, gagahnya dia, gagah. Gagah boleh tarik bing tu. Tarik dengan gigi ada dah. Masuk dari TV. Tarik dengan gigi bing. Gagahnya dia puji. Puji dah ada orang tu dah. Tapi siapa dia hak buat dia jadi gagah lah gitu. Apa dia lebih pada orang lain tu? Sebab tu hebat. Jadi siapa dia sebenarnya hak berhak dipuji, hak patut dipuji. Sebenarnya Allah lah tu. Situ tu dah. Nampak gitu. Sebenarnya Allah. Tu. Gagahnya dia. Sebab Allah buat dia gagah. Kalau lahir-lahir kecil lagi kita kata dia ni lahir tak boleh gerak, lumpuh. Mana dia tahu? Kita kata tak ada dalam puji tu. Tak ada dalam puji gagahnya dia boleh tarik dengan apa ni? Tarik dengan gigi tu. Tarik bin dengan gigi tak ada dah. Kalau dia lahir-lahir tu apa ni? Kita kata lumpuh. Lahir-lahir tak ada tangan, tak ada kaki. Tidak. Mana dia tahu? Dia nak kau. Dia tak si kau begitu. Bukan ketentuan dia tu lahir tu tidak. Lahir tiba-tiba gagah. Itu Allah. Allah buat. Jadi sebab tu puji kepada Allah. Tu. Nampak tak? Gagahnya dia, comelnya dia. Gapo lagi dah sifat-sifat yang lain lagi lah. Kita puji dia. Tengok bangunan, comelnya bangunan ni. Bisanya arkitek ni. Bisanya arkitek ni, pandai arkitek ni. Tu. Bangunan ni comel gitu semua. Tapi sebenarnya siapa dia bagi ilham kepada dia? Siapa dia buat dia tu jadi pandai? Tu buat dia tu jadi pandai, jadi arkitek kita kata tak. Tangan dia, tangan jadi lah. Jadi nak lukis, siapa dia beri? Anugerah tu. Tu. Nampak tak? Kalau dia lahir-lahir kita kata tangan dia tu tangan petani. Tangan petani tak usah lukis lah, kita lukis gapo-gapo pun dah. Tangan dia tu memang tak lagi. Ada orang lagi tu tangan dia memang tak boleh lukis dah. Tak boleh.
Lukis kau memang tak jadi. Belajar gila dia tak berbakat. Nak jadi lukis kau memang tak boleh. Tu dah. Tangan petani kau, tangan nelayan kau dah. Dah. Jadi Allah bagi dia tu dah. Arkitek tu bagi tangan yang apa ni kita kata bakat. Dia duduk situ. Lepas tu Allah bagi pula ilham kepada dia dah. Dia boleh mikir lah ke mana. Boleh nak bangun dia comel kita semua tu dah. Nak buat berkata-kata tikar. Boleh nak buat biar jadi tak ubah bangun dia, tak utuh dah. Allah bagi tu ilham dia. Walaupun kita puji dia dah. Besok kita ni. Kalau boleh buat dah. Besok kita tepi laut. Tepi laut. Tapi tak utuh. Kata-kata tikar tepi laut tak utuh. Besok dia ni. Tapi sebenarnya Allah beri ilham kepada dia. Allah beri bakat kepada dia. Tu. Jadi sebenarnya siapa dia berhak ataupun sepatutnya kita puji? Allah lagi kau. Walaupun kita puji dia, tapi sebenarnya Allah. Secara tidak langsung sebenarnya Allah. Sebab Allah jembui pada dia tu dah. Arkitek tu kita kata bisanya doktor ni. Bisanya doktor ni. Dia orang lain tak siap belakang, dia siap. Doktor tu bisa dah. Sebab apa? Sebab Allah juga beri bakat pada dia tu dah. Bakat pada dia. Dia ni jadi bisa gitu. Lahir-lahir memang bijuk. Lahir-lahirnya otak dia memang bijuk. Kalau lahir-lahir otak dia memang otak kita bukan apa ni, bukan nak kutuk nelayan dan juga petani dah. Okey. Tapi kalau lahir-lahir gitu. Dah. Siapa tahu? Tidak nak lahir lagu tu. Kita tidak minta pun, kita tidak nak pun kawan-kawan lahir boleh. Otak yang cerdik dah. Jadi sebenarnya itu pujian tu kepada Allah sebenarnya. Tu kita sepatut puji dia. Moga Allah bagi. Kita kata lahir-lahir lagu tu dah. Dah. Bagi kurnia dia dah tu dah. Kurnia dia. Jadi bisa setara mana, hebat setara mana pun sebenarnya Allah tu yang sepatutnya kita puji. Tu utama lagi dah kita kata. Hak bui itulah. Hak tu utama lagi. Hak jembui tu. Nah, apa kita kata dah. Kalau pemerintah ni kita kata bagusnya pemerintah ni. Dia tu buat jalan. Adakah kita nak puji orang yang buat jalan tu? Orang yang buat jalan tu kerana dia. Dia beri peruntukan. Tu tak. Kerana dia mari idea daripada dia nak buat jalan start sini daripada sini. Jadi bagusnya pemerintah ni ada jalan ada highway. Ada highway mudah. Nak pergi mana-mana tak sakak dalam jalan ada highway. Jadi muju ada dia ada. Adakah kita puji? Oh muju ada bangla ni dak buat. Muju ada pekerja ni buat. Muju ada orang Indo ni tolong buat. Betul. Tu kita nampak pula dah kita tak puji pula. Muju ada dia, muju dia mengata. Enggak. Dia buat gua ni. Apa kita kata hok juak tu. Muju ada orang bangla ni tak tapi dak. Kita tahu situ mula dah. Kita nak puji siapa dia. Hak utama. Hak utama tu kita tahu situ. Tapi kalau sini walaupun secara tidak langsung hak utamanya Allah. Hak utamanya. Sebab balik dia belaka, keluar daripada dia belaka. Tu. Itu kalau kita puji orang. Kalau orang puji kita supaya kok. Orang puji kita. Kita kata dah. Orang puji kita gampang. Comelnya dia. Orang puji kita dah. Sebenarnya hak buat kita jadi comel tak sempurna ke apa siapa dia. Dah. Katalah kalau kita lahir memang tak cukup dah. Mana kita tahu? Dah. Mana kita tahu? Bagusnya dia. Orang puji kita dah bagusnya dia. Dah. Moga Allah ni tentukan kita ni lahir daripada keluarga yang bagus-bagus. Dah. Allah takdirkan kita ni mengaji tempat yang bagus-bagus. Jadi baguslah dia. Kalau Allah takdirkan kita ni lahir di kalangan keluarga apa ni kita kata kucak-kacik. Tak ada lah bagus tu dah. Ngaji tu tahu mana ajak kecil lagi kerja dah. Tu kerja apa ni? Kerja rumah batu ajak kecil lagi. Tu. Kita tak tahu kita lahir. Dah apa ni daripada keluarga mana-mana dah. Tak tahu. Kan takdir kita lahir keluarga kucak-kacik. Tak ada lah bagus tu. Dah. Tak ada lah bisa kita tu. Tu. Tak ada lah. Atas nasib masing-masing kita kata dah. Itu orang puji kita. Pertolongan orang kepada kita.
Orang tolong kita tu. Jadi kita pun puji dia, muji ada dia tu. Sebenarnya dia Allah buat betul lah dia lalu situ. Betul lah dia nak pergi situ. Gitu. Allah takdirkan dia nak pergi situ. Betul lah jumpa orang kita. Dia pun tolong kita. Tolong buka tayar kereta tu. Tayar kereta panci. Dia tolong buka. Betul lah dia nak lalu situ. Kita kata baguslah dia. Tolong tolak dulu mula-mula dah. Lepas tu tolong tukar pula. Tu, pinjam telefon pula. Telefon pom. Anak telefon kata lambat ni tu. Telefon pula. Bagusnya dia. Dah betul dah. Dah Allah takdirkan dia lalu situ. Allah takdirkan masa tu prepek dia ada. Masa tu prepek dia tak habis. Allah takdirkan malam tu dia pergi beli prepek. Nak lagi mana? Jadi segala puji tu ke mana pun dah. Kepada Allah. Tu maksud dia. Lagi kita kata kalau Nabi tu. Semasa zaman Nabi dia apa ni? Masuk Mekah kan. Masuk Mekah dengan apa ni? Kira berjaya dalam Islam masa tu dah. Boleh masuk Mekah ni, boleh tawar Mekah. Jatuh dalam Mekah di tangan orang Islam masa tu dah. Jadi kira gembira lah habis. Muka berjaya ni. Selama ni tak berjaya tiba-tiba boleh dah masuk Mekah. Selama ni duduk di apa ni? Kita kata kena perambak dah. Tiba-tiba boleh klik mula tanah hari. Jadi berjaya syukurlah orang Islam masa tu. Tetapi Nabi masa tu duduk atas uta dia, nama dia Al-Qaswa tu dah. Tunduk. Nabi ketika tu dicerita ke dalam hadis dia kata memuji-muji Allah dulu. Memuji-muji Allah. Sahabat-sahabat Nabi suka gembira tapi Nabi tunduk pada memuji-muji Allah. Mulut dia. Sebab apa? Sebab ke mana lagu-lagu mana budak kita berjaya ke apa sebenarnya Allah. Allah bagi lah gitu. Jadi Allah nak buat kita gitu. Berjaya boleh masuk kota Mekah. Apa dah? Itu tafsir. Dari segi tafsir. Lepas tu alhamdulillah Rabbil alamin. Rabbil alamin dia mari pula lepas pada segala puji bagi Allah Tuhan sekalian. Rabb. Tuhan ni kalau sebelum ni kita jumpa dia ni dia jaga tu. Allah ni kalau dalam ayat-ayat lain kita tengok dia banyak dah. Khalaqa dia kata Allah ni mencipta. Allah ni buat. Khalaqakum min nafsin wahidah. Khalaqas samawati wal ardh. Allah ni cipta langit dan bumi. Dia bukan cipta saja. Cipta tinggal, buat tinggal dak. Dia cipta pasti dia urus. Rabb. Rabb ni maknanya urus. Kalau pun tak ada dari segi bahasa kita jumpa dak. Dia tadbir. Tu dia pega. Dia bukan buat saja, dia buat dia pega pula. Dia urus pula, dia atur pula. Itu maksud dia Rabbil alamin. Sebab tengok mari Rabbil alamin lepas pada tu. Nampak tak? Allah ni dia buat dan juga dia atur. Dia pega. Kita kata dia tidak buat. Buat matahari, buat bumi, patut biar ikutlah. Tak kira dah. Dah. Berjuta-juta tahun duduk lagi tu lah kita kata dah. Duduk lagi tu hari. Hari berjalan lagi tu. Dah. Cukup apa ni cukup 24 jam. Cukup apa ni jam dia kat tengah malam. Cukup jam dia kat siang. Maknanya dia atur benda tu duduk. Dia jaga. Dia tidak buat. Buat patut biar. Dia roh. Dia ada roh. Roh ni maknanya dia jaga pula benda dia buat. Sebab kita kata buat ke dia ikan di laut. Ikan di laut. Kalau kita tengok lah, hok laut dalam lah. Hok laut dalam, tak tahu berapa kali mampu ke. Tapi kat start daripada kecil. Bukan buat saja, lahir ikan tu. Boleh makan, boleh buat anak pinak telur. Kita kata ikan tu, siapa kau mampu. Mampu pula. Tu ikan tu, maknanya dia roh, dia urus. Dia jaga, dia buat dan dia jaga benda tu, jaga. Hok kita tak tahu dah dak. Banyak mana hok dia jaga. Dia jaga benda tu. Yang mana? Gapo-gapo kita kata pokok tu dalam hutan tu. Hutan belantara tak tahu mana dah. Hutan. Cengok hutan. Dia jaga benda tu. Beratus-ratus tahun dah pada hidup tu. Kita ada pokok ni. Beratus tahun dah pokok ni. Kira-kiranya 300 tahun dah hidup. Pokok ni. Siapa dia jaga? Dia jaga. Jadi dia buat dan dia jaga. Itu maksud dia Rabb. Rabbul alamin. Dia jaga semua lah. Semua. Kalau langit ke apa, dia jaga. Bintang ke apa, musim kita kata dah. Lepas tu lah dah. Lepas tu musim pula. Lepas tu musim pula. Hari demi hari.
Minit kan cukup 60 saat. Tu cukup 60 saat, cukup je. Kalau hari tu cukup je. Cukup bulan jadi gini, cukup bulan jadi musim panas, cukup bulan jadi musim sejuk. Cuma lah ni lah kucah sikit dah. Tapi kan tangan-tangan kita cukup. Mana dah. Dia kucah sikit pun. Tapi kan cukup bulan jadi gitu, cukup bulan jadi gitu. Mana dia jaga, dia urus. Terurus kita kata dah. Terurus. Kalau tak ada yang mengurus ni tak terurus lah kita main kucah dah lah. Kalau masyarakat tu tak ada yang mengurus kat kucah lah. Kita kucah kacil. Jadi ni cukup molek. Teratur molek. Kita kata hari bulan ke apa cukup molek tahu. Dah. Okey pula gitu juga. Teratur molek. Teratur molek setiap orang tu kita kata start daripada nak jadi lagi dah. Start daripada nak jadi daripada tak ada ke satu. Titik. Jadi kau tu pasti jadi summa khalaqna nutfata 'alaqatan tu yang kata jadi gatung fa khalaqna 'alaqata menjadi daging ada fa khalaqna mudghata 'idhaman masuk tulang pula jadi ada tulang fa kasana 'idhaman baru jadi bentuk pula tu tu jadi gitu lah kok teratur molek padahal dalam perut kita tak ada ejah-ejah gapo pula tapi teratur gitu jadi secara teratur siapa dia urus mesti ada mengurus lah tu. Jadi yang mengurusnya ialah roh. Apa sebab roh ni makna dia pengurus. Urus. Kita tak ada urus. Benda-benda tu tak. Bukan urusan kita. Benda-benda dalam perut kau bukan urusan kita. Benda-benda di laut, benda-benda atas langit ke apa tak. Bukan urusan kita tu. Jadi siapa dia? Kalau bukan urusan kita, bukan kita urus. Dah siapa dia urus? Pengurus lah. Pengurus apa roh? Roh tu. Itu Rabbul Alamin. Seterusnya kalau kita perhati cuma tak ada sini. Kalau kita perhati Alhamdulillah Rabbil Alamin mula-mula sekali tu dok. Alhamdulillah Rabbil Alamin dua dia mari situ Allah tu dok. Allah ni yang pertama dia kenalkan Allah ni sebagai Allah. Dia perkenalkan Allah tu sebagai Allah dalam surah Fatihah mula-mula kali ni dok. Yang kedua dia perkenalkan Allah ni sebagai Rabb. Rabb. Jadi dua tu. Allah Rabb dia perkenalkan sebagai Allah, dia perkenalkan sebagai Rabb. Ni apa gitu? Apa? Ni persoalan tak ada sini. Tidak tertulis. Persoalan ni dah. Jadi sebenarnya di situ kalau kita perhati dia nak ajar dalam tafsir-tafsir. Tapi tidak semua tafsir ada. Jangan-jangan Jepun ni tafsir ni. Dia nak ajar ni sebenarnya ada tauhid situ. Tauhid gapo? Ada dua tauhid iaitu tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Itu pula tauhid pula. Tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Dua situ ada. Apa ni kita kata asas tauhid. Di mula-mula ayat di dalam surah Fatihah ada dua. Tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Geria tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ni tauhid rububiyah ni maknanya kita kata Allah ni buat gotu. Allah ni buat goni. Tu. Itu Rabbul Alamin tu. Allah ni hok je buat. Allah ni yang menciptakan dunia. Allah ni yang menguruskan siang malam. Tu. Itu orang panggil tauhid rububiyah. Rububiyah. Tauhid rububiyah ni sebenarnya orang kafir percaya benda ni. Orang kafir. Fir'aun percaya tauhid rububiyah ni. Fir'aun. Walaupun Fir'aun tu kalau kira yang ngaku dia tu dah. Tapi dia percaya hak ni. Dia tak mengaku dia tu buat langit dan bumi. Kalau tanya dia daripada hati kecil dia dah. Ya ke mu tu dah. Mu kau buat langit dan bumi. Dia pun mesti akan kata tidak, bukan aku buat. Mu kau hak mengurus ke siang malam ni. Mu kau mesti dia akan kata tidak juga, bukan saya. Dia orang kafir lah kita kata. Itu Fir'aun tu. Kalau orang kafir sendiri pun tu. Siapa dia mengurus? Mengurus? Tidak. Mesti dia akan kata Tuhan. Ni ada ni Tuhan yang mengurus ni. Tuhan. Cumanya Tuhan dia ni Tuhan lain dah. Tapi dia akan kata Tuhan. Bukan dia. Dia siapa? Tuhan. Dia akan kata begitu. Hati kecil dia walaupun dia tak mengaku Tuhan tapi dia siapa? Dia akan kata Tuhan. Jadi tauhid rububiyah ni maknanya Tuhan yang mengurus. Tuhan yang buat, Tuhan yang cipta gapo-gapo.
Tidak. Mu kau yang mengurus, kita kata dah. Anak tu dari berapa dah? Start daripada tak ada pada ada dah. Bukan kita. Sama dia. Tuhan lah tu mengurus dia. Mana dia percaya benda tu ni. Secara tidak langsung dia tidak kata jadi sendiri. Bumi ni sebenarnya jadi sendiri. Siapa malam ni sebenarnya itu kan sendiri gitulah. Dia ada momentum yang mesti jadi dah. Dia tidak akan kata gitu. Dia akan kata ada orang mengurus. Semua ni orang percaya dah kalau tauhid rububiyah. Betul? Ramai orang Islam lebih-lebih lagi lah. Orang kafir percaya. Tauhid rububiyah ni. Tauhid uluhiyah pula. Ni ramai. Ni orang Islam je percaya. Orang kafir tak percaya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ni maknanya Allah tu. Allah tu tauhid uluhiyah. Allah sahaja. Percaya Allah sahaja yang berhak disembah. Itu tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah semua tak ada. Kita percaya Allah je buat gotu, je buat goni, juru gotu, juru goni. Itu tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah, Allah sahaja yang berhak disembah. Hak ni orang kafir tak si terima ni tauhid uluhiyah. Kita orang Islam terimolah Allah sahaja yang berhak disembah. Orang kafir dia terima tauhid rububiyah. Dia terima Tuhan hak buat. Tapi dia kata Tuhan ni banyak. Bukan Allah sahaja yang kena sembah. Kita sembah batu. Dia kata. Kita sembah kalau orang Kristian ada 3 Tuhan dah. Kita sembah 3. Tu. Tapi dia percaya Tuhan juga. Tapi 3. Kita sembah 100 Tuhan. Tidak. Tapi percaya Tuhan. Cumanya sembah tu. Sembah banyak. Tu orang panggil tauhid uluhiyah. Sembah banyak. Kalau kita orang Islam sembah hanya satu sahaja. Tauhid uluhiyah. Jadi ada kita tauhid uluhiyah tu lah, ada 2 tu. Dia ada satu lagi tauhid al-asma' was sifat. Yang 3. Jadi tauhid rububiyah ni ramai orang percaya, tauhid uluhiyah ni orang Islam sahaja. Ada dalam Quran puak-puak ni, puak-puak kafir lah dia kata aja'alal alihata ilahan wahida. Dia percaya Tuhan, tapi dia pun kata aja'alal alihata ilahan wahida. Mu ni nak buat jadi Tuhan ni jadi so. Ya Allah. Inna hadza la syai'un ujab ni pelik ni. Aku sebelum ni tok nenek aku ni duk sembah banyak. Banyak berhala kita sembah, tapi tiba-tiba Nabi mari mu nak buat jadi so ya Tuhan. Hak tu dia tak terima tu. Orang kafir tak terima Tuhan ni saja. Allah saja. Dia tak terima tu. Yang nak banyak. Tu banyak. Kalau kita tengok di zaman Nabi Ibrahim lagi tu kita katok banyak berhala. Maknanya banyak Tuhan dia tu. Bagi dia Tuhan belaka tu dah. Tuhan cik, Tuhan besar, ni Tuhan kau ni, Tuhan kau ni. Tapi kan banyak. Ke mana? Tu. Silap dia situ. Sebab tu dia jadi syirik tu. Dia jadi kafir tu sebab dia semua banyak Tuhan. Kita semua hanya so. Tauhid uluhiyah tu. Aja'al alihata ilahan wahida. Dia kata, mu nak jadi so. Tiba-tiba mari mula. Kita sebelum ni semua banyak dah. Lagi jauh lagi. Kalau ayat Quran lagi, wala tadharunna waddan wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Nak sembah Tuhan boleh. Tapi jangan tinggal, ya kata jangan tinggal. Apa nak tinggal? La tadharunna Wad ni Tuhan dia. Jangan tinggal Wad. Jangan tinggal Suwa. Nama Tuhan dia. Jangan tinggal Yagus. Jangan tinggal Ya'uq. Jangan tinggal Nas. Nama Tuhan dia. Apa tinggal belakang pokok ni. Jangan tinggal Wad, jangan tinggal Suwa dan sebagainya. Tidak nama Tuhan dia. Apa nak tinggal belakang ni. Semua Allah pun semua. Tapi apa tinggal habis ni. Tu. Kau tu dia tak si. Tauhid uluhiyah tu dia tak si. Orang kafir. Dia nak semua banyak. Nak semua lain lagi selain daripada Allah. Nak percaya lain lagi selain daripada Allah. Tu. Silap dia sini sebab dia jadi kafir. Kafir di mana? Kafir di tauhid uluhiyah. Jadi mana ada pada tauhid uluhiyah sini? Pada Allah tu. Alhamdulillah. Allah sahaja. Tu kok berat disembah, kok berat dipuji. Tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah, Allah ni mengurus, mentadbir. Mentadbir. Jadi dua kita tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Mentadbir mengurus ni orang kafir terima. Memang ada yang mentadbir, memang ada yang mengurus. Tu alam ni dah. Dia sendiri pun memang ada yang mengurus. Jadi dua tu dah, ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah di Allah, tauhid rububiyah di Rabbil alamin. Rabbil alamin.
Okey, habis itu. Seterusnya, Ar-Rahmanir Rahim. Dari segi bahasa kita jumpa dah sebelum ni. Jumpa mana? Dan banyak. Kalau dalam banyak tafsir, dia pakai tak ada Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim dia pakai tak tafsir tu. Saya ni tafsir juga ke mana pun. Sedikit sebanyak. Saya tafsir juga. Dalam banyak tak boleh kata banyaklah tafsir. Hampir 50% tafsir kalau bahasa Arab dia pakai tak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. So ya lah ada tafsir ni. Ar-Rahmanir Rahim tak ada tu Ar-Rahman. Pakai Malik Yawmiddin lalu. Banyak dia tafsir bahasa Arab lah. Pakai tak sebut. Bapa dia ayat mungkin dia sebut dah. Sebut dah mana dalam bismillah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sini sebenarnya ada sebab apa dia sebut pula. Sebab tu kita perlu tafsir. Sebab ada sebab. Jadi saya wayaklah sedikit sebanyak dah. Sini pula wayak pula walaupun sebenarnya ada sedikit sebanyak di dalam Bismillahirrahmanirrahim tu. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Menurut pandangan Al-Quran, yang dimaksudkan dengan Ar-Rahman, ni dari segi Al-Quran sendiri. Dia kata gana. Ar-Rahman tu apa maksud dia? Ar-Rahman ialah rahmat dan kasih sayang Allah itu meliputi segala sesuatu. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah Taha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bermaksud yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas aras. Jadi Ar-Rahman ni maknanya dia sayang belaka. Rahmat Allah ni kena kepada belaka. Apa? Kena kepada belaka kita tafsir. Sebab ayat Quran kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah ni duduk di atas aras. Aras ni kalau nak kira tinggi. Tinggi. Aras ni maknanya kena belaka. Kasih saya dia tu kena belaka. Bawah dia tu lah. Aras ni kalau nak kira bukan atas langit, tinggi lagi. Tak tahu mana, tapi kita kata tinggi lah. Duduk di tempat yang tinggi. Biasanya kita kata kalau orang duduk di tempat yang tinggi ni maknanya kawal belaka lah, duduk bawah tu duduk. Kena belaka lah. Tu. Kalau hujan tu di tempat yang tinggi maknanya kena belaka bawah tu. Semua tempat lah kena belaka. Jadi kasih sayang dia tu, rahmat Allah tu kena belaka. Apa? Sebab dia ni duduk tempat tinggi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Duduk di tempat yang tinggi. Kalau orang ni nampak belakang apa? Sebab dia duduk tempat tinggi. Kalau cerok rendah bawah tu tak nampak. Sebab tu penembok ke apa tu dah. Ataupun kita kata askar, kalau kita perhati camp dia tu ada tempat tinggi. Apa? Sebab dia nak suruh nampak belakang. Bila duduk tempat tinggi nampak belakang. Begitu juga Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, duduk tempat tinggi kena belakang rahmat dia tu. Jadi maksud Ar-Rahman ni belakang. Tu rahmat dia ataupun kasih sayang dia kena kepada belakang. Kena kepada semua. Mengikut ayat Quran. Begitu juga firman-Nya di dalam surah Al-Mulk. Awalam yaru ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikunna illa ar-Rahman. Illa ar-Rahman dia sebut situ. Tidakkah mereka memerhatikan burung-burung yang mengembang dan menutupkan sayapnya di atas mereka? Burung tu. Pokok tu duduk terbang dia tu. Tu. Ma yumsikunna illa ar-Rahman. Tiada yang menahannya di udara selain yang Maha Pengasih. Itu. Jadi ayatnya rahmat dia ni kena belaka dah. Burung tu boleh terbang. Pokok tu sebab apa tak jatuh? Kerana rahmat Allah. Burung tu. Jadi rahmat dia ni maknanya ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Tak ada lah hak awak dia jadi boleh terbang, hak awak dia jadi tak jatuh kecuali Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Jadi dia ayat situ kecuali Ar-Rahman. Ar-Rahman ni kalau kira sini kat Tuhan lah, Tuhan yang Maha Pengasih. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Antara bukti yang paling jelas pula ialah ayat-ayat yang terdapat di awal surah Ar-Rahman. Paling jelas sekali kan di dalam surah Ar-Rahman. Ada surah Ar-Rahman. Enggak dia? Ar-Rahman. Tuhan ni yang Maha Pengasih ni allamal Quran. Dia mengajar kita Quran. Kalau dia tidak Maha Pengasih, dia tak ajar kita Quran. Bila tak ajar kita Quran sesat baraklah kita. Tak ajar kita Quran. Dia kasih kita lah dia ajar kita Quran, allamal Quran. Itu maksud Ar-Rahman. Allamal Quran, ajar kita Quran.
Saya kita lah sebab dia ajar kita Quran. Bila ajar kita Quran, kita boleh duduk di jalan yang betul, boleh masuk syurga. Sebab apa? Sebab Rahman dia lah tu. Khalaqal insan, dia buat manusia. Sebab apa? Sebab dia saya lah tu. Alamul bayan. Dia buat manusia, dia ajar pula ilmu pada dia. Sebab dia saya. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ada surah Ar-Rahman tu dak. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Langit dan bumi jalan molek. Sebab dia saya kita. Dia saya sebab ada Rahman dia tu. Itu maksud Ar-Rahman. Rahman ni maknanya kalau kira saya lah tu. Saya. Rahmat dia kena kepada belakang. Sebab apa? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Saya sebab apa? Sebab burung tu boleh terbang. Boleh tak jatuh. Sebab saya dia. Sebab Rahman dia. Yang dimaksudkan dengan Ar-Rahim pula ialah sifat penyayang Allah itu kepada orang yang beriman saja. Rahim pula orang beriman je. Sebab apa? Sebab firman Allah Ta'ala, wa kana bil mu'minina rahima. Tu. Dengan orang beriman ni, dia ni rahim. Dengan orang beriman je. Orang beriman je. Rahim. Jadi Rahman kepada semua, Rahim ni kepada orang beriman. Sebab apa? Sebab dalam ayat kata wa kana bil mu'minina rahima. Allah ni sayang kepada orang beriman. Jadi dia kata Rahim, bukan dia kata Rahman. Wa kana bil mu'minina rahman. Tidak. Wa kana bil mu'mini rahim. Orang beriman, dia sayang. Dia guna Rahim situ. Jadi Rahim untuk orang beriman. Juga firman-Nya di dalam surah At-Taubah, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'atil 'usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Inilah kali dia Rahim. Sungguh Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan juga orang-orang ansar yang mengikuti Nabi pada masa sukar setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah ngasih Maha Penyayang kepada mereka. Bapa Allah menerima taubat. Orang-orang mana tu menerima taubat? Taubat ni orang Islam ke orang kafir? Tentu dah orang Islam. Dah. Taubat ni. Jadi dia kata sini, hak bertaubat pula orang-orang baik. Muhajirin, Ansar, Nabi. Allah ampun, kita kata Allah ampunkan Nabi, Muhajirin, Ansar. Apa Allah ampun? Ni orang-orang baik berlaku ni dah. Apa? Sebab dia Rahim. Wa kan innahu bihim raufur rahim. Sebab Allah ni Rahim. Bukan Allah tu Rahman. Sebab Allah tu Rahim. Sebab tu dia menerima taubat. Dia ampun ke orang-orang ni. Seterusnya sifat penyayang Allah terhadap orang-orang beriman itu berlaku di dunia. Kalau sebelum ni kita jumpa Rahman ni dunia dan akhirat. Rahim ni akhirat saja. Ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ni sifat kasih dan sayang Allah kepada orang kafir Islam. Rahim pada orang Islam. Jumpa dah bulan ni tu. Jadi sini kalau sini dalam ayat ni dia kata di dunia bermaksud wallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya, memohon keampunan untukmu agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Mengeluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya ni mana? Tu. Asalnya sesat tiba-tiba jadi Islam. Asalnya sesat tiba-tiba mendapat petunjuk. Mana hok boleh sesat, hok boleh mendapat petunjuk tu? Dunia kok akhirat? Atas dunia. Atas dunia. Tu. Wa kana bil mu'minina rahima. Dia sebut begitu. Allah ni dengan orang-orang yang beriman ni dia Rahim. Malaikat nak berselawat kepada dia. Nak memberi rahmat ni mana? Atas dunia lah. Di akhirat tak boleh dah agama malaikat. Malaikat nak memberi rahmat kepada kita tak? Malaikat nak mendoakan rahmat. Orang panggil malaikat rahmat tak? Malaikat rahmat ni nak mendoakan rahmat kepada kita mana? Atas dunia lah.
Nampak tak? Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Nampak tak? Jadi ni maksud dia atas dunia. Rahim ni atas dunia. Jadi kerana firman-Nya wa kana bil mu'minina rahima. Okey. Seterusnya Ar-Rahmanir Rahim menurut hadis pandangan para sahabat dan juga ulama. Diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud dan juga Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-Rahman rahmanud dunya war Rahim rahimul akhirah. Bermaksud Rahman ialah rahmatnya di dunia dan Rahim pula ialah rahmatnya di akhirat. Pula daripada Ibnu Mas'ud. Dia kata Rahman ni penyayang ni mana? Atas dunia. Rahim ni pula di akhirat. Maknanya kita kata kalau sepatutnya dia ni sepatutnya dia ni di akhirat masuk neraka. Tiba-tiba dia jadi masuk syurga. Sebab apa? Sebab Rahim Allah. Rahim ni di akhirat. Kerana Rahim Allah. Dia ni sepatutnya hukumnya dia ni Contohnya hukumnya dia ni sepatutnya 1000 tahun, tiba-tiba jadi 100 tahun di akhirat. Sebab apa? Rahim Allah. Rahim ni di akhirat. Rahman pula di dunia. Rahmat dia di dunia. Rahmat dia di dunia. Contohnya kita kata orang ni hidup di dunia. Kita kata disanjung, dimuliakan. Sebab apa? Sebab rahmat Allah. Dia ni atas dunia, kita kata diberi rezeki, cukup makan, cukuplah semua nak cukup lah. Sebab apa? Sebab rahman Allah. Rahman atas dunia. Rahman Allah. Jadi atas dunia ni tak mesti pada orang tu. Bewok dah. Cukup makan besar gitu semua. Sebab apa? Dah. Walaupun kita kata hidup dia tu pelarian dah. Pelarian orang kata begok tu dia gigok lain pula. Gigok dia tak ada. Lalu kalau betul kereta dia kan menjerit. Dia hina lah kita kata tapi besar, gemuk meter dah. Bewok tu. Siapa kau kita kata nak sama besar dengan boyo ada. Nak sama besar dengan anak boyo. Bewok dia. Apa sebab Rahman. Tuhan saja. Kau kat mana pun. Sebab tu gemuk tu. Sebab Tuhan saja. Dah. Bewok tadi. Sebab Tuhan saja. Sebab Rahman dia. Atas dunia, atas dunia. Itu kata Ibnu Mas'ud. Ini hadis ni. Seterusnya kata Qurtubi Rahman ni di akhirat. Balik daripada tadi. Rahim pula di dunia. Balik daripada tadi. Itu kata Qurtubi. Apa pula? Kalau nak kira kalau sini tak ada ayat ada, tapi kalau nak kira Rahman ni sebab ni Rahman ni maksud dia nikmat yang banyak. Rahim ni nikmat yang sikit. Rahman ni kasih sayang yang banyak. Rahim ni kasih sayang yang sikit. Nikmat yang banyak ni di syurga ke di akhirat? Tertudahlah di akhirat. Tu nikmat yang banyak di syurga tu. Tak ada dunia ni boleh kata setitik ada nikmat dia tu. Setitik yang nikmat dia. Hak kita sedekah habitat lah atas atas dunia ni dok. Nikmat juga tapi kecil. Sebab tu kita panggil Rahim. Atas dunia ni Rahim. Apa sebab kecil? Nikmat dia kecil sangat. Rahman di akhirat apa sebab nikmat besar. Di akhirat tu tak terkata lah nikmat yang tidak terkata. Tidak. Jadi sebab tu kita panggil Rahman. Apa sebab besar. Rahim ni nikmat yang kecil. Di dunia kecil. Rahman besar. Di akhirat ni nikmat yang besar. Itu maksud dia. Kata Muzani, dengan nikmat dunia dan agama. Allah. Rahman ni dunia. Rahim agama, dia bagi agama kepada kita. Ada orang tu dia tak ada agama ni kita dia tidak Islam. Agama ni maksud dia agama Islam dah ada. Jadi tak ada lah rahim dia. Kita ni di atas agama Islam dah lah. Kita kata cukup makan, beragama Islam dulu. Sebab apa? Sebab rahim. Cukup makan tu sebab Rahman. Beragama Islam dulu. Rahim. Sebab Allah saya tu, sebab tu dia buat kita ni atas agama Islam. Sebab dia saya, sebab dia rahim kita. Orang kafir itu buat apa? Sebab apa kafir
Tidak Islam sebab rahim Allah tidak pada dia. Tidak orang kafir. Apa maksud neraka tu orang kafir? Sebab apa dia tidak mendapat agama Islam? Sebab rahim Allah tak ada dia. Kita ni buat apa? Kita ada agama Islam. Kita di atas agama Islam sebab rahim Allah ada kita. Jadi rahim ni untuk agama. Rahman tu dunia. Dunia dia berlaku lah. Tak kira lah. Kita kata dia Islam kalau dia kafir kau kena berlaku rahmat Allah. Tapi rahim kerana kita tu ada Islam. Itu rahim. Kata Yahya bin Mu'az, banyak kata ni tu. Dia memberi rahmatnya untuk kepentingan di dunia dan akhirat. Lebih kurang tak dia lah. Untuk kepentingan kita. Untuk kepentingan kita di dunia dan akhirat. Jadi gapo kita kata. Ya buat pokok untuk kepentingan kita. Ya buat pokok tu rahman dia. Sebab untuk kepentingan kita tu. Dia buat geria lagi. Dia buat ikat. Untuk kepentingan kita atas dunia. Untuk kepentingan manusia atas dunia. Jadi dia buat ikat adalah kerana rahman dia. Kata Al-Khazin, rahman ialah sifat memberi nikmat yang hanya ada pada Allah dan hanya Allah sahaja yang mampu melakukannya. Manakala rahim pula ialah nikmat yang keluar daripada hamba-Nya dan hamba itu mampu melakukannya. Pula rahman ni Allah je boleh buat benda tu. Rahim kita boleh buat. Rahman ni contohnya nikmat yang kita tak boleh buat benda tu. Contohnya kita kata gapo. Nikmat kita tak boleh buat. Kalau kita tak boleh wis siapa pun. Rahman. Contohnya kita kata dia buat ke dia dia buat jantung gitu. Jantung tu. Itu kita boleh buat. Kalau siapa-siapa nak wis siapa tak boleh. Kita sayang kepada siapa-siapa pun kita tak boleh wis jantung. Tak boleh dah. Tak boleh buat jantung dia. Tak boleh buat. Tapi Allah kerana sayang kita dia buat. Allah kerana sayang kita dia buat dua orang pinggir. Tapi kita tak boleh buat. Tak boleh buat dua. Tidak. Allah kerana sayang kita dia buat dua baru-baru. Jadi bahasa asal kereta sikit-sikit tu tak lemah lagi dah kita. Sebab dua baru-baru. Dua. Tu dia bui kita. Dia boleh bui kita. Sebab rahman dia. Kita boleh kan awak? Tak boleh. Sebab kita tak ada sifat rahman tu. Rahman tu hanya ada pada Allah saja. Sifat yang hanya pada Allah, ada pada Allah. Allah ciptakan dia lembu. Lembu bro. Kita boleh buat? Tak boleh buat. Ciptakan lembu untuk kerana dia sayang kita lah. Kita kata kerana dia nak beri nikmat kita. Kita boleh buat? Tak boleh buat. Lembu. Tu. Sebab apa? Sebab rahman ni hanya ada pada Allah. Rahman. Sifat rahman. Rahim, kita boleh buat rahim. Rahim ni kita boleh buat. Contohnya kita sayang kepada siapa? Orang tu. Kita sayang pada orang. Kita boleh ke nak tolong? Boleh. Boleh dia. Boleh nak tolong. Rahim tu ada juga pada kita. Nampak tak? Kita sayang pada dia. Anak kita. Sayang pada anak kita. Boleh ke kita nak pasal kelamu dia? Boleh. Kerana sayang, kerana rahim kita tu kita boleh buat. Sayang kita. Itu jadi rahim ni ada pada manusia. Rahman ni hanya Allah je boleh buat benda tu. Nikmat tu Allah je boleh buat. Rahim kita pun boleh buat. Nikmat contoh kita nak suruh anak kita selesa tidur. Kita pun boleh ke tak pasal kelamu? Boleh. Boleh. Nak suruh ke dia? Kerana kita sayang kepada tok kita. Kerana kita sayang kepada tok kita. Boleh ke tak kita nak tolong kupah? Ke dia kita nak tolong kupah wananah. Nak tolong koyak wananah. Boleh ke tak? Boleh. Kerana sayang dan kita boleh buat benda tu. Nak senang kepada tok kita. Nak senang kepada kita. Boleh ke tak kita tolong koyak? Wah, apa ni? Walimah tu boleh ke tak? Boleh. Itu rahim tu, rahim kesenangan hak kita pun boleh buat. Rahman kesenangan juga tapi kita tak boleh buat. Allah je boleh buat. Tu. Itu kata apa ni? Kata Al-Khazi. Al-Khazi ni ahli tafsir juga. Al-Khazi ni kaitan dengan ayat sebelumnya. Apa dia mari pula Ar-Rahmanir Rahim? Apa kaitan dia? Pada hadis tu dalam bismillah tu. Tapi dia mari pula Ar-Rahmanir Rahim. Apa kaitan dia?
Antara sebab mengapa Allah SWT mendatangkan sifat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang setelah menyatakan bahawa dia pentadbir atau pemilik sekalian alam adalah kerana kebiasaannya sifat mentadbir ataupun pemilik itu keras dan tegas. Sebelum ni dia sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian. Tuhan ni sebelum ni kita terjemah ke dia pemilik, pentadbir, penguruh dah. Dia uruh belaka. Penguruh ni kan dia penguruh. Lembek-lembek ikut demo lah boleh belaka. Kita tak boleh jadi penguruh. Penguruh ni kena tegah. Kena kerah. Baru boleh menguruh. Tak. Kalau tak boleh kena kata tak boleh. Tak boleh kata ikutlah. Tak boleh. Ikutlah. Jadi bos nak cuti. Ikutlah. Boleh lah ambil cuti dah. Nak menguruh lagu mana ke dia. Pakat cuti habis. Tak boleh. Menguruhnya kena tegah. Nak cuti buat apa? Kena tanya dah. Apa cuti? Ada surat. Ada surat apa ni doktor. Tanya habis. Habis ni. Sebenarnya kita tak berani nak minta cuti dah. Sebab apa? Sebab sifat dia tu. Sifat penguruh tu. Ia gegah dan tegah. Ia boleh menimbulkan rasa gerun atau takut di dalam jiwa orang yang ditadbir itu. Jadi kita jadi takut. Kan nak kira tak? Tuhan pula gitu. Kan nak kira tak? Dah dia sebut dah Tuhan ni pengurus. Pengurus ni sifat dia gitu. Jadi boleh jadi rasa takut pula. Kita pun takut juga. Kita kata pengurus. Pada pengurus kita tak. Tak mau payuh. Payuh minta cuti. Payuh nak minta bonus. Payuh. Jadi kita pun rasa takut. Ada rasa takut. Tetapi sifat mentadbir dan mengurus Allah itu disertai dengan kasih sayang, belas ihsan serta merahmati dan memberi rezeki kepada apa yang diuruskan olehnya. Tapi serta pada menguruh ni dia menguruh tapi dia pengasih dan penyayang. Walaupun dia mengurus tapi dia pengasih dan penyayang. Dia bukan mengurus dengan kasar dengan tegas saja dak. Dia kasih dan dia sayang juga. Secara tidak langsung juga di sini ada suruhan supaya memuji dan beribadat kepadanya dengan rela hati dan tenang, bukan atas dasar paksaan, kekerasan serta rasa takut. Jadi sini sebenarnya yang tersirat sini. Dia tak siwi kita takut, tak siwi rasa terpaksa. Dia penguruh ni kat kita pun jadi buat dengan terpaksa, dengan takut. Kita tak takut sebenarnya dah. Tak takut dia walaupun dia penguruh. Sebab tu tak ada. Nak kira dah. Kalau secara umumnya kalau tak ada kerana kita mengaji kamu tak takut dah Tuhan dah. Walaupun dia ni penguruh sekali dah kan kira dah. Tapi tak ada. Tak takut. Sebab apa? Sebab dia saja. Kasih dan sayang dia. Tidak kita kata aku berlaku sekali dia ni dah aku tinggal semaya sekali. Hari ni tiba-tiba jadi tak boleh makan. Tak serok makan tu duk. Tinggal sekali maya tak serok makan. Takut lah lepas tu. Penguruh tegah kan ni duk. Kira-kiranya tegah ni duk jadi. Makan tak serok gitu supaya sumbat hidung duk. Supaya orang semua. Tak serok makan gitu. Apa tinggal bayar mula tak boleh. Betul ni penguruh ni. Tegah sungguh. Tapi duk. Tinggal bayar sekali ko, sehari ko, sebulan ko, setahun ko duk. Boleh makan macam serah semacam. Kita kata kalau orang kafir juga dah. Tak kira lah betapa derhakanya dia tu dah. Tapi kan sampai mati dah kita kata kenyai semacam. Mati dalam kenyai. Mati dalam kenyai. Ada orang mati dalam lapar dah. Dia mati kerana kenyai. Sebab walaupun dia pengurus tapi dia pengasih dan penyayang. Dia sayang semacam kau ke mana pun. Tidak kata dia juga potong gaji lalu dah. Ni cuti tak ada. Tak ada surat cuti ni. Okey. Potong gaji. Potong gaji lalu. Tak mudah. Tu tegah dia orang panggil tu dah. Pengurus dia kita pun takut. Kawan ni tak ada. Dia aku lah setara mana pun dah. Tu. Kita kata jalan semacam. Jalan semacam. Hok nak makan boleh makan. Tu dah. Hok nak cari duit boleh. Putus macam naik dah. Putus macam tidak kata hok mana-mana deraka, hok mana-mana orang kafir tu rugi sok men naik dah putus macam. Gitu. Jadi kerana Rahman dan Rahimnya. Tu kaitan dia. Penjelasan bagi persoalan yang mungkin timbul. Mungkin timbullah persoalan dia. Daripada apa yang telah kita lalui dapat kita ketahui bahawa perkataan Rahman hanya digunakan untuk Allah, sedangkan
Musailamah Al-Kazzab juga digelar Rahmanul Yamamah. Lagu mana? Kata Rahman ni Allah je. Sifat Rahman ni hanya ada pada Allah je. Tu orang duk gelar Musailamah Al-Kazzab tu Rahmanul Yamamah ni mana? Rahman juga. Orang gelar dia Rahmanul Yamamah. Benar. Jawapan ini adalah kerana ta'assub dan keterlampauan rakan-rakannya memuji dirinya. Jadi penggunaannya di sini tidak boleh diambil kira. Tak boleh ambil kira ni ta'assub. Sebenarnya tidak. Dia ta'assub, dia melampau, dia puji laja, dia suka laja pada orang itu. Sebenarnya orang itu tak layak pun dipanggil Rahman, tapi kerana dia suka laja pada orang itu, dia bukan Rahmanul Yamamah. Dia panggil sebenarnya tak layak pun. Jadi benda-benda lagu tu tidak tak ambil kira, tak boleh ambil kira. Benda-benda lagu tu. Kita kata kita sayang lanjut dia. Dia lah nyawa saya. Dia ni nyawa kita. Ya, kan nyawa kita. Hak sebenarnya ya, tapi muka sayang lanjut tak boleh ambil kira tu. Nyawa kita lah, kira-kira ni. Tapi tidak. Sebenarnya tidak. Tidak. Tapi boleh kau panggil lagu tu kan? Nyawa kita lah, kira-kiranya. Tapi kerana kita sayang lanjut. Kalau tak ada dia supaya kita ni tak boleh hidup dah lah, kira-kira. Tapi hak sebenarnya tidak. Hak sebenarnya bukan nyawa pun. Dia tak ada boleh ke? Boleh kali-kali. Boleh kali-kali. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam basmalah telah disebutkan Ar-Rahmanir Rahim, tetapi di dalam ayat ini diulang lagi menyebutnya. Apakah faedahnya? Ulah mula. Dalam bismillah sebut doa Ar-Rahmanir Rahim, sini ulah mula. Jadi ada banyak sini. Lebih kurang 5. Saya bubuh. Jadi ada beberapa jawapan untuknya. Yang pertama, antaranya banyak lagi. Yang pertama, dua rahmat. Ar-Rahmanir Rahim di dalam basmalah merujuk pada Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri, manakala dua rahmat di dalam surah Al-Fatihah pula merujuk pada sifat-sifatnya. Dalam bismillah tu dengan nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim tu, Ar-Rahmanir Rahim tu Allah dah. Ar-Rahman tu Allah, Ar-Rahim tu Allah. Dia gitu. Ni bagi orang hok kata bismillah tu termasuk di dalam Fatihah lah. Bismillah ni Al-Fatihah dah. Jadi dalam surah Al-Fatihah ni kira-kiranya sebut 2 kali lah ada Ar-Rahmanir Rahim ni. Ar-Rahmanir Rahim dalam bismillah sekali. Ar-Rahmanir Rahim dalam lepas Rabbil Alamin sekali. Jadi 2 kali sebut. Yang pertama tu Ar-Rahmanir Rahim tu Allah dah. Dia diri, tu diri. Ar-Rahman tu Allah. Ar-Rahim tu pun Allah. Yang kedua hak sebut kali yang kedua ni Ar-Rahman ni sifat dia. Sifat dia Maha Pengasih. Ar-Rahim ni sifat dia Maha Penyayang. Tak kira lah pengasih ni pada orang Islam, orang kafir ke di dunia akhirat, tak kira. Tapi sifat dia. Sini ni. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memberitahu bahawa basmalah tidak termasuk di dalam surah Al-Fatihah. Kalau ia basmalah sudah termasuk di dalam surah Al-Fatihah, sudah tentu dia tidak akan menyebutnya dan tiada apa-apa keperluan untuk mengulanginya lagi. Ni orang ni menyokong pendapat hok kata bismillah ni bukan surah Fatihah. Jadi sebab tu dia tak baca dalam sembahyang juga. Allah Akbar, Alhamdulillah lalu. Sebab apa? Sebab bismillah ni tu. Bismillah ni tidak termasuk dalam surah Al-Fatihah. Jadi kira-kiranya dalam bismillah tu tak kira. Startnya mana? Start Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ni baru sebutnya. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ni baru sebut ni baru. Bismillah tu tak kira. Sebab bismillah tu bukan surah Fatihah lagi. Tak, bismillah tu bukan. Hak surah Al-Fatihah ni baru sekali sebut. Kalau tidak, dia kata dah. Kalau bismillah tu sebut dah. Bismillah tu kira-kiranya surah Fatihah dah. Lepas tu Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman sebut pula. Ar-Rahmanir Rahim buat gapo sebut 2 kali. Sebab apa nak sebut 2 kalinya? Tidak. Tak ada keperluan pun dia kata nak ulang. Ni bagi orang kata gitu lah dah. Sebab apa nak ulang 2 kali? Bukan sebut dah. Mula-mula tu dah dalam bismillah. Sebut dah apa nak sebut pula nya. Sini. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia ingin mengajar dan memberi pahala kepada hamba-hamba yang banyak menyebutnya. Kerana di antara tanda cintakan Allah ialah suka menyebutnya. Ayo nak suruh sebut banyak kali. Nak beri pahala ni. Nak suruh sebut dia, nak suruh puji dia macam ni.
Kerana di antara tanda cintakan Allah ialah kita suka menyebutnya. Di dalam hadis ada disebutkan man ahabba syai'an aktsara dzikrah. Bermaksud orang yang sukakan sesuatu dia akan banyak kali menyebutnya. Kita cintakan Allah, kita kena sebut banyak kali lah. Bismillah sekali. Alhamdulillah aku Ar-Rahmanir Rahim, sebut pula Ar-Rahmanir Rahim itu. Sebut banyak kali, ulai banyak kali. Tengok orangnya. Tidak ada sekali sudahlah. Hari ni kita nak puji Allah sekali. Doh, sini ada maksud yang tersilap. Puji ni kena ulai banyak kali lah. Puji tak mau. Tak jemu-jemu sebut. Sebab apa tak jemu-jemu? Muka kita sayang dia, okey. Muka kita cintakan dia, okey. Sebagaimana orang cintakan sesuatu, dia sebut macam. Tubik macam nama kawan tu. Dia sayang kawan tu, tubik macam. Sebut semacam. Nama kekasih dia tu. Sebab apa? Muka dia sayang kekasih dia tu. Sebut macam, oh dia lah. Oh ni dia pandai juga buat. Kau ni, oh dia. Dia pandai buat. Karipak ni, oh dia pandai juga. Apa sebut dia nya tu? Rumah ni kemah, oh dia pandai rumah. Dia tu kemah macam. Oh dia tu pandai buat kau ni. Oh dia tu pandai buat kau ni. Dia ngajar. Apa? Dia sayang dia. Okay? Jadi dia sebutlah. Jadi antara tanda orang sayang kepada benda ataupun sesuatu tu dia banyak kali sebut. Jadi begitu juga sini. Banyak kali kita sebut. Apa? Sebab kita sayang. Yang keempat, dia menyebutkan Rabbul Alamin yang bermaksud Tuhan seluruh alam di dunia dan di akhirat. Jadi sifat Rahman ialah memberi rezeki kepada hamba-hambanya di dunia. Manakala Rahim pula ialah mengampunkan mereka di akhirat. Apa dia sebut Rabbul Alamin? Sebab dia nak sebut pula. Lepas dia sebut Rabbul Alamin sebut tak adilah. Rabbul Alamin ni Tuhan seluruh alam di dunia dan di akhirat. Seluruh alam ni mana? Atau dunia saja ke alam ni? Alam ni di dunia pun sebahagian, di akhirat pun ya lo juga alam. Jadi Rahman ni rahmat dia di dunia, rezeki dia kepada hamba-hambanya di dunia. Rahim pula di akhirat. Tu kaitan dia. Sebab dia kena sebut pula tu Rahmanir Rahim tu. Sebab dia sebut dah Rabbul Alamin. Rabbul Alamin ni mana? Sekalian alam ni dunia kata, akhirat kata. Jadi Rahman dunia, Rahim akhirat. Itu yang keempat. Yang kelima, di awal surah disebutkan Alhamdulillah yang bermaksud segala puji bagi Allah. Dengan memujinya lah seseorang itu akan mendapat rahmat. Manusia pertama yang memuji Allah ialah Nabi Adam AS. Jadi nak boleh rahmat Allah tu dah, Ar-Rahmanir Rahim tu, nak boleh kepada kasih sayang Allah tu, nak boleh kasih sayang dia tu lagu mana? Kena puji dia. Puji dia baru boleh. Kasih sayang dia tu. Kita kata tak? Tidak pun boleh rahim dia tu. Orang kafir tak ada dah puji dia tu dah. Jadi tak boleh dah rahim tu. Orang Islam boleh lah rahim. Sebab puji dia. Tu. Jadi kait gitu. Dengan puji mendapat rahmat. Bila kita dapat rahmat, kita puji. Kita dapat rahmat, kita pun puji dia. Saling kait gitu. Sebab tu Rahmanir Rahim itu ada selepas daripada Alhamdulillah, selepas daripada puji. Manusia pertama yang memuji Allah ialah Nabi Adam AS. Beliau bersin lalu kata Alhamdulillah. Tuhan berjawab Yarhamuka Rabbuk. Bermaksud Tuhan merahmatimu. Maknanya nak boleh rahmat kena puji dulu. Dia nak boleh mendapat rahmat, nak boleh mendapat syurga gapo tidak kena puji Allah. Nak puji Allah. Dah tak kenal Allah nak puji lagi mana? Oh kafir. Tak kenal Allah nak puji lagi mana? Bila tak puji tak ada lah rahmatnya. Rahmat terutamanya paling besar kali di akhirat lah. Gitu. Habis itu. Cumanya tafsir dia tak boleh lagi. Tafsir dia begini lah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tak ada tulis sini dah. Saya royak lah sikit-sikit dah. Jadi Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau nak kira dia mengurus sekalian alam. Ada.
Sebelum tu dia sedia ni pengurus ataupun pemilik yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lagu mana kita kata kasih sebenar, Rahman sebenar, dia ni sayang. Contohnya kita kata kalau orang lah tu. Kalau orang sayang sebenar. Dia sayang, dia harap gapo-gapo tu, ke mana pun tu. Dia buat gapo-gapo. Dia kita kata dia buat apa-apalah kebaikan. Mesti dia harap gapo-gapo. Paling-paling tu agak pun kita kata orang Islam lah, dia buat kebaikan, agak juga, agak ke dia, agak pahala. Itu Rahman. Ada kasih sayang ada pada manusia lah dak. Agak juga, agak ke dia, agak pahala. Dia sayang kepada anak dia. Apa? Dia mengharapkan pahala lah, paling-paling tidak pun. Tak silah, biarlah anak dia tak lewi gapo-gapo pun kepada dia. Tapi paling-paling dia nak pun tak apa, biar kita boleh pahala. Tidak, kita boleh pahala. Jadi paling-paling tidak pun nak balasan tu. Tidak, kita buat gapo. Contohnya lagi kita kata kalau kerajaan kat dia buat ke dia. Dia buat sistem pendidikan ni dah. Dia bagi subsidi banyak lah pada pelajar-pelajar ni dah. Bagi subsidi banyak. Tapi sebenarnya dia harap juga. Mengharapkan gapo? Mengharapkan lepas pada dia pandai ni, dia berkhidmat untuk negara dia. Dia jadi pegawai-pegawai dia. Tidak. Jadi cikgu ni berkhidmat untuk kerajaan dia juga. Ada cikgu. Jadi mengharapkan juga. Kalau kerajaan dia mengharap gitu, walaupun dia bagi subsidi ke apa, tapi dia harap lepas pada boleh kerja untuk dia pula. Jadi harap juga ke mana pun. Tapi rahmat Allah ni dia bagi tak harap gapo-gapo. Tak harap kita puji. Kalau kita tak puji dia pun, dia terpuji ke tak? Terpuji dah. Sebelum kita ada lagi dah. Sebelum kita ni ada dah. Sebelum kita ni puji dia. Belum manusia ada. Manusia ni lepas pada manusia ada baru dia boleh nak puji dah. Allah ni. Sebelum manusia ada, terpuji ke tak? Terpuji dah. Tak jejah kita kata dah. Tak jejah. Ingat kita puji kau, kita tak puji kau. Dia tak terpuji macam Allah tu. Dan dia tidak agak gapo-gapo. Tidak agak gapo-gapo. Lepas pada dia buat Rahman Rahim, dia bagi gapo-gapo tu dah. Tak agak gapo. Dia nak bagi. Tak agak kita nak puji dia. Tapi kita lah kena puji dia nya. Tapi dia tak agak kita puji dia. Gitu. Dan rahmat Allah ni kalau kita bagi. Rahmat Allah ni setengah-setengah manusia ni dia tak khabar lah. Kita kata rahmat ada tapi dia tak perasan rahmat Allah. Contohnya kita kata ada pada langit dan bumi ke apa ni buat siang malam. Katalah kalau tiba-tiba jadi malam 2 hari malam. Barulah kita fikir masa tu, oh betapa besarnya rahmat Allah. Ada siang. Rahmat Allah tu duk. Adanya tengah hari. Tiba-tiba kita kata dak molek-molek guna air, ada paip molek, ada lampu jalan molek, tiba-tiba gelap gelemak. Air ada. Barulah kita seru dak rahmat air. Gitu. Itu rahmat. Dan seterusnya, kalau kita perhati lagi dah, rahmat Allah ni sebenarnya dia bukan ada pada Allah saja, dia campur ke pula kepada manusia. Rahmat dia ni, rasa kasih sayang ni campur ke pula kepada manusia. Kalau kita perhati, kalau kita tengok, ada pada manusia. Rahmat Allah ni turun pada manusia. Contohnya manusia menatal ke apa, kalau kita perhati menatal, contohnya ayat, kita tengok ayat. Ibu ayat, dia boleh ada sih. Ibu ayat ni ada sifat rahmat dia. Sebab Allah campur ke rasa kasih sayang. Itu ada dalam dia. Jadi dia sayang juga dia. Kalau ibu ayat ni sayang pada anak-anak dia. Tu dah. Kai. Caci nak boleh caci, dia panggil anak dia dulu. Habis leceh dengan anak dia, dia tak digratis, tak apa. Tak apa sebab sayangnya dia tu ada sifat sayang. Tu ayat. Ada pada ayat. Lepas tu dia lagi ada. Mari orang kita kata ayat jatuh mari dah. Oh, ngamuk lah dah. Pokok dah. Ibu ayat. Padahal sebelum ni dia lagi dah, kalau ayat jatuh mari lagi. Lagi kebuk dah. Tapi kan kalau dia ada anak tu, anak yang sayang ni, kau anak dia tu. Wah, ngamuk lah dah. Oh, dia boleh hamba. Ayah ni, ibu ayah ni, anak kecil ni orang boleh hamba. Padahal boleh berlaku macam-macam, tak boleh jadi orang kan.
Ayah jatuh boleh jadi. Ayah jatuh muka tertuduh. Gagah lagi pada dia dah. Orang tertuduh gagah pada dia. Boleh sepak, boleh jadi berlaku macam-macam, boleh jadi mampu dia dah. Tapi kerana ada sifat kasih sayang tu ada pada ibu ayah tu. Tak kira dah. Mari gapo pun dah. Nak ambak macam dah. Nak ambak. Berani orang. Ada pada kasih sayang tu ada pada ibu ayah tu. Panah pokok pun dah. Sayang dah. Duduk bawah anak-anak dia tu dah. Duduk bawah sayang dia. Tu kalau panah. Kenapa dah? Itu kasih sayang ada pada ibu ayah dah. Kasih sayang ada pada manusia dah. Kasih sayang ada pada manusia. Ada juga. Kita kata rahmat. Jadi ada proses kasih sayang tu Allah campur dalam manusia. Contohnya kita kata ibu lah. Kok sebelum beranak tu, sebelum beranak. Kuakai nak beranak tu. Duduk di sepeta, jaga habis dak cemah 50-50 dah. Kira-kira nak beranak dia 50-50. Sakit. Sakit tak kira lah. Kita kata tak ada dah selain daripada mati, sakit nak beranak lah. Tu duk, ada kuakai. Tapi lepas ada beranak tak ada. Tak ada ilah habis. Nego di sisi anak tu dah. Pas ada boleh anak dah jaga dah. Boleh anak. Tu dah. Pakai nego situ. Rahmat Allah. Allah bagi tu. Rahmat dia tu nak apa? Tak ada dah. Ilah habis. Rasa sakit dia pun tak serah. Pada tu nak beranak pun tu. Gitu. Itu nak beranak dah ibu dah. Ayah pun dah gitu juga dah ayah. Punya nak beranak ni dah. Saya juga bini dia dah. Kuang luar peta. Memang tak kena nak duduk tak kena nak berdiri pun tak kena. Sebab ada kasih saya dia saya. Tu dah. Lagu mana ni hidup ke mati, lagu mana antara hidup dan mati okey. Ayuh ni dah. Si bapa pula dak pergi mari. Tak kena belakang nak makan tak lalu dak. Bukan kata ayuh sedap dia duduk. Ayuh duduk luar dak pergi mari dengar lagu mana. Patut tanya. Duk lagi. Baik apa je ni. Tanya lagu mana. Pergi mari. Tak kena belakang lah kira-kiranya. Tak kena belakang. Tiba-tiba bunyi anak lahir. Tanya selamat kau? Selamat. Bila selamat tu si ayah tu. Dah. Kira-kira terharu. Tu buat apa? Tu bi air mata kita kata lahir anak orang. Berjaya selamat dua-dua anak selamat, mak selamat. Jadi tak nak berair mata ayah dah. Menangis buat apa? Sebab terharu. Buat apa terharu? Sebab ada saya tu. Saya tu ada pada ayah. Tu. Kenapa? Gitu. Itu sifat kasih saya ni. Lagi kita kata dah. Ada pada gapo dah. Ada berlaku lah pada manusia. Pada menate. Dikisahkan seekor anjing. Ni ada kubur di Amerika. Kubur kecil. Kubur dia bukan kubur orang, kubur anjing. Kubur anjing yang setia. Jadi anjing ni sebelum ni dia ngatalah tuai dia. Orang saya dia tuai dia anjing ni. Pagi tuai dia nak pergi kerja, dia pergi atas siapa ke kereta api ni tu. Dia pergi atas. Anjing tu. Tu kali tuai dia pun nak kereta api. Gilah tak apa anjing tu berkelik. Masa tuai dia nak kelik. Dia mau kita kata pukul 5 lah. Tuai dia nak kelik anjing tu pun mari. Tunggu tuai dia dah. Tuai dia siapa tu? Anjing tu ada dah. Ikut kali kelik di rumah dah. Jadi gimana lagu tu lah. Nak ayat rutin hari anjing tu ayat saya yang ketua dia tu dah. Tiba-tiba satu hari tu tuai dia tak kelik. Tidak. Anjing tu punya tunggu tak kelik-kelik. Tuai dia tak tebik-tebik dah kata api tu. Jadi tunggu lilah-lilah situ. Tak apalah malam tu. Malam tu kelik anjing tu dah. Esok ke mari pula tunggu. Mari tunggu. Rupanya tuai dia tu nak accident mana-mana mati. Di suatu tempat yang tidak diketahui lah dah. Jadi tak mari lah. Tak tubik kok kereta api dah. Mari kok ke lain dah. Mari nyebih. Jadi tak jumpa lah nak kira-kira. Jadi anjing tu duk tunggu. Hari-hari duk tunggu. Siapa pun ngelang-ngelang kali kuru. Anjing tu duk tunggu tuai dia tu. Saya tuai dia. Patut mampus situ. Mampus. Siapa mampus situ anjing? Tidak mampus situ. Jadi orang yang tahu kisah ni tu. Sebenarnya anjing ni anjing yang setia. Jadi dia pun kubur kan. Di dekat stesen kereta api tu adalah kubur anjing yang setia. Sama mampus tu nak tengok orang kasih saya dia tu pada tuai dia. Kasih saya tu dicampurkan oleh Allah lah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Tu. Jadi gitulah dok. Sedikit sebanyak. Untuk kali ini, jadi rasanya setakat itu dulu daripada saya. Jadi kalau ada apa-apa persoalan lah dok. Untuk ni, boleh tanya. Takut amu tak telitah nak royak dah. Untuk ni. Tak ada. Ada. Kalau ada sikit momen ya. Besok ada majlis tidak buku di sini. Pada asas-asas pengajian hadis hukum bersama Dr. Azbira Abdul Aziz. Semoga yang akan setengah hati